Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Masya Allah, boleh tuan-tuan hadir. Masya Allah, Syafiq, Aiman, Kenzo, Miyazawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Azli Al-Fansuri, Masya Allah. Makcik Ruqiyah kita, Masya Allah. Haji Abdul Razak Abdul Manap, Masya Allah. Jeff, Masya Allah. Syah Alam, Masya Allah. Singapura Sejahtera, Masya Allah. Asyahidi, Masya Allah. Akram Syahmi dia kurang ada dalam. Ada yang ni, Masya Allah. Akram Syahmi. Asyahidi, Masya Allah. IMZ, kadang-kadang munculkanlah diri. Bagi salam pun tak apa, Masya Allah. Amirul Arif, ada yang selalu bersama tetapi mereka tak menghadirkan tak datang memberi komen, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Masya Allah, malam ni hadirkan diri kita, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghadirkan, iaitu kita mengistihdharkan bahawa kita berada di dalam majlis para malaikat, yang mana kita dikerumuni oleh rahmat, dilitupi oleh rahmat, dan malaikat akan menyusun berada di dalam majlis ni hingga ke langit. Dan nama peserta majlis-majlis ini disebut di depan majlis-majlis yang mulia, iaitu majlis para malaikat. Masya Allah. Jadi kita malam ni kita berada di muka surat berapa? 136 ya. 136. Syed Azman, Afiq Syazwan, Efi, Masya Allah, jauh daripada benua penghujung dunia, benua Australia. Muhammad Nazuddin, Zaini Zainal, Muhammad Yusuf, Hanu Adini, Rosun Ahloman, Musa Desa, Haji Faisal, Faizulizan, Hurian, Ramli Sharif. Aku menulis bukan kerana nama bintu Adam. Masya Allah, aku menulis bukan kerana nama. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah, muda, yang sentiasa muda, Masya Allah.
Moga Allah Ta'ala mudahkan sentiasa jiwa untuk agama. Aku menulis bukan kerana nama, kerana sifat kasih sesama insan. Ramli Sharif. Okey. Kimi. Waalaikumsalam. Ruqiyah Hayat. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat berapa ya? 136 ya. Tak silap saya, kita berada di muka surat green screen. Ustaz hehe, Masya Allah. Nanti dia tak akan green, tu kan tanda di hijau. Kita berada di kebun-kebun syurga, Masya Allah. Nanti di belakang ni kita akan datangkan kebun-kebun lagi, Insya Allah. Kimi Miyazawa, Insya Allah. 136 ya. Fasal kedua di dalam waktu bab waktu dilarang untuk solat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Khairun, Waalaikumsalam. 144 1044-5. Masalah qada solat sunat subuh. Muka surat 136. Masya Allah. Semua Masya Allah dengan muka surat masing-masing. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkati kehidupan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan lah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammad bin Ibrahim an Qais bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi rak'atain. Qala ar-rajulu inni lam akum sallaitu rak'atain allati qablaha fasallaituhuma al-an. Fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmidzi nahwahu wa qala isnadu hadhihi al-hadith laysa bimuttasil li'anna Muhammad bin Ibrahim lam yasma' min Qais bin Amr wa fi syarh sunnah nusikh al-masabih an Qais bin Qahd nahwahu. Sayyidina Hazrat Muhammad bin Ibrahim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Qais bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi melihat seorang lelaki salat 2 rakaat selepas salat subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, salat subuh itu 2 rakaat saja. Lalu lelaki itu berkata, sesungguhnya aku tidak menunaikan salat subuh, salat sunat. Aku tidak menunaikan salat 2 rakaat sebelumnya, maka aku menunaikannya sekarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa. Hadis setakat itu riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sepertinya, dan beliau berkata sanad hadis ini tidak muttasil kerana Muhammad bin Ibrahim tidak mendengarnya daripada Qais bin Amr. Dalam Syarh Sunnah dan sebahagian naskah, sebahagian cetakan Masabih, terdapat hadis tersebut dalam riwayat dengan riwayat Qais bin Qahd. Penerangan daripada hadis ini, diamnya Nabi menunjukkan qada salat sunat subuh selepas fardu subuh bagi orang yang belum melakukannya adalah dibolehkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Juga istidlal bahawa salat sunat subuh boleh diqadakan pada waktu tahrim walaupun waktu terbit matahari. Mazhab Hanafi tidak berpendapat tidak boleh qada pada waktu tahrim. Telah kita jelaskannya. Masya Allah. Baru balik kerja pun Masya Allah sempat duduk lagi dalam majlis. Barakallah Dr. Ramizu. Moga Allah SWT memberkatkan tuan-tuan dan semua sekali. Boleh tawaf di hadapan Kaabah setiap waktu. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Abdul Manaf, jangan kamu menegah seorang daripada melakukan tawaf
daripada melakukan tawaf. Seorang daripada melakukan tawaf di Kaabah, dan jangan kamu menegah mereka untuk bersolat pada bila-bila masa siang dan malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i rahimahullah. Penerangan, tiada waktu tahrim di Kaabah. Maksudnya di Kaabah ni setiap waktu kita boleh melakukan ibadat, sembahyang, tawaf dan sebagainya. Maknanya sebab tawaf itu tempat ganti tahiyatul masjid di Kaabah, masya-Allah. Dikhususkan khitab kepada Bani Abdul Manaf. Khitab ni ditujukan, perkataan ini dikhususkan khitab, maknanya percakapan ini, perintah ini kepada Bani Abdul Manaf, kerana mereka mengambil tanggungjawab untuk mengurus Kaabah, menjaga kebersihan dan bertanggungjawab yang lain. Bani Syaibah bertanggungjawab menjaga pintu Kaabah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa tiada waktu yang dilarang solat padanya di tanah haram Mekah kerana kemuliaannya, supaya manusia dapat kelebihan setiap waktu. Khilaf dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berpendapat hukum di tanah haram sama saja di tempat yang lain kerana keumuman ilahnya, iaitu kerana keumuman ilahnya tu sebabnya, kerana keumuman sebabnya. Okey. Solat hadis ke-1046-7, solat pada waktu tengah hari Jumaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati nisfun nahar hatta tazula asy-syamsu illa yaumal jum'ah. Rawahu Syafi'i. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada solat pada waktu tengah hari sehingga tergelincir matahari, iaitu waktu tahrim, waktu zawal, melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Penerangan, a'imma berselisih pendapat mengenai pada waktu tengah hari Jumaat. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan Imam Ahmad berpendapat bahawa boleh solat sepanjang siang hari Jumaat. Ini adalah kelebihan hari Jumaat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat tidak boleh, sebab dia itu adalah di antara waktu zawal dan waktu yang dilarang mengerjakan solat, dan kita mengecualikannya pada hari Jumaat dan juga pengecualiannya pada tanah haram, iaitu di Mekah. Hadis yang seterusnya iaitu 1047, wa an Abi Khalil an Abi Qatadah rahmatullah alaih wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha as-salati nisfan nahar hatta tazula asy-syamsu illa yaum al-jum'ah wa qala inna jahannama tusajjaru illa yaum al-jum'ah. Rawahu Abu Daud wa qala Abu Khalid lam yalqa Aba Qatadah. Hazrat Abu Khalid rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi tidak suka solat pada waktu tengah hari sehingga matahari tergelincir, melainkan pada waktu hari Jumaat. Dan baginda bersabda, sesungguhnya neraka Jahannam dinyalakan kecuali pada hari Jumaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan beliau berkata, Hadrat Abu Khalil rahmatullah alaih tidak berjumpa dengan Sayyidina Abu Qatadah, iaitu hadis ini hadis mursal. Jawapan ulama Hanafiyah mengatakan bahawa hadis ini munqati', maka sebab itu dia tidak dijadikan dalil, dan kita jadikan dalil sebelum hadis ini yang mana hadisnya muttasil. Ya, okay. Fasal ketiga, waktu yang dilarang mengerjakan solat. Wan Abdullah bin Al-Sunabihi radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan fa iza irtafa'at faraqaha summa iza istawat faraqaha qaranaha fa iza danat lil ghurubi qaranaha wa iza gharabat wa iza gharabat faraqaha. Wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam 'an salati tilka sa'at. Rawahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Sayyidina Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya matahari terbit dan bersamanya tanduk syaitan. Apabila matahari meninggi, ia akan berpisah, dan apabila matahari tegak, ia akan kembali, dan apabila hampir terbenam, ia akan kembali kali kedua, dan apabila terbenam, ia berpisah, dan baginda menegah daripada solat pada waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Nasa'i rahimahullah. Jadi kita turun sikit lagi. Okey. Pada waktu ini kita dilarang daripada solat sewaktu gelincir matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Ini di antara waktu-waktu yang dilarang dan kita telah menjelaskannya. Khair. Selepas asar tiada solat sunat. Wa an Abi Basrata Al-Ghifari radhiyallahu anhu shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mukhammas salat al-asr qala inna hadhihi salah uridat ala man kana qablakum وضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم رواه مسلم. Sayyidina Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami solat asar di Mukhammas, nama sebuah jalan. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya solat ini telah diberikan kepada kaum sebelum kamu. Lalu mereka menyia-nyiakannya, maka barang siapa yang memeliharanya baginya. Barang siapa yang memeliharanya baginya dua ganjaran, baginya dua ganjaran, dan tidak ada solat selepasnya sehingga terbit syahid. Perawi berkata syahid adalah bintang penerangan. Hadis ini menyatakan fadilat solat asar dan galakan yang kuat untuknya. Marratain maknanya solat ini sudah dikira satu ganjaran dan perbuatan baik satu ganjaran yang berasingan. Kedua, solat itu dikira satu ganjaran dan muhafazah, penjagaan itu juga ganjaran yang lain. Solat itu dah ganjaran dan menjaga solat itu ganjaran lain. Atau satu ganjaran untuk penjagaan ibadat, kedua ganjaran untuk meninggalkan jual beli sebagainya ketika itu. Kaum sebelum kamu, iaitu kaum Yahudi dan Nasara, telah diperintahkan untuk mengerjakan solat ini, tapi mereka telah mensia-siakannya. Hadis ke-1050 Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala innakum la tusalluna salatan laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'ayna yusallihima wa laqad nahaha anhuma ya'ni raka'atain ba'da al-'asr rawahu Bukhari. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, kamu melakukan satu solat, sesungguhnya kami hidup bersama Rasulullah dan kami tidak pernah melihat baginda melakukannya, sesungguhnya baginda tidak melarang. Yang dimaksudkannya adalah 2 rakaat selepas solat asar. 2 rakaat selepas asar. Innakum la tusallu, kamu sembahyang, tapi mengapa kamu tidak bertanya kepada kami? Kami adalah orang yang duduk bersama dengan Nabi. Dia kata tiba-tiba ni orang ni duduk sembahyang, tak tanya sepatah kita sembahyang saja, sedangkan kita lah yang tengok dengan Nabi, sedang kita lah yang belajar. Kita tengok orang tu belajar pun tak, tiba-tiba dia buat. Mana dia buat? Jadi kita heran juga. Itu sahabat tu dia kata heran. Daripada hadis ini diketahui bahawa solat sunat selepas asar tidak dibenarkan. Ada pertanyaan dalam riwayat Hadrat Quraib hadis nombor 4 mengistimbatkan solat selepas asar 2 rakaat, seolah-olah berlaku pertentangan dengan hadis ini. Jawabnya ialah qaul Sayyidina Muawiyah merujuk kepada solat yang dibuat di luar masjid di hadapan orang ramai. Baginda tidak melakukannya begitu. Bahkan kemungkinan riwayat yang mengistibatkan, yang mengiyakan dikerjakan dalam bilik Nabi kerana khususiat Nabi, itu pun qada pada waktu solat ba'diyah zuhur yang sebelum ini telah kita bincangkan. Kata-kata Allamah Thanwi rahmatullah alaih telah warid asar-asar
yakni hadis-hadis secara mutawatir menerangkan larangan daripada solat selepas asar. Para sahabat telah mengamalkan perkara ini. Sepatutnya tiada siapa yang khilaf dengannya. Sabit bahawa Sayyidina Umar ketika zaman khalifahnya, beliau memukul orang yang solat selepas asar sehingga orang tersebut menyelesaikan solatnya. Ibnul Humam rahmatullah alaih menyatakan bahawa perbuatan Sayyidina Umar tersebut diketahui oleh sahabat yang lain tanpa ingkar dengan mereka. Ini menunjukkan telah ijma' selepas pemergian Nabi bahawa tidak harus solat sunat selepas asar. Hadis yang ke-1051-12. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qad sa'ida ala darajatil Ka'bah man 'arafani faqad 'arafani wa man lam ya'rifni fa ana jundub. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subuhi hatta tatlu'a asy-syams wa la ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams illa bi Makkah illa bi Makkah illa bi Makkah. Rawahu Ahmad wa Razim. Rawahu Ahmad wa Razim. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau memanjat Kaabah dan berkata, Abu Dzar ni dia panjat Kaabah dan dia berkata, siapa yang mengenali daku, maka dia mengenali daku. Siapa yang tidak mengenali daku, di sini aku nak beritahu, aku ialah Jundub. Abu Dzar Al-Ghifari, nama dia Jundub. Lakab dia Abu Dzar, kunyah dia Abu Dzar, nama dia Jundub. Kena tak aku ni Jundub, nama aku Jundub. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat selepas subuh sehingga terbit matahari dan tidak ada solat asar sehingga terbenam matahari kecuali di Mekah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Razi. Nama Sayyidina Abu Dzar ialah Jundub. Darajatul Ka'bah, bendul Ka'bah, yakni yang hampir dengan pintu Ka'bah. Hadis ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Bendul Ka'bah, bukannya atas Ka'bah tu bendul Ka'bah kan, dia kat pintu tu dia ada sikit bendul Ka'bah tu. Pintu tu kan, pasal nak buka pintu tu dia ada macam bendul, dia duduk berdiri atas tu. Dia duduk berdiri atas tu. Bismillah. Babul Jamaah wa fadliha. Bab sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah dan kelebihannya. Bab sembahyang jemaah dan kelebihannya. Ini sembahyang yang mana janganlah kita meninggalkannya. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Amalan yang paling kuat ialah amalan yang telah dibuat. Masya Allah, siapa yang tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, beruntunglah dia. Mazhab Imam Zahiri berpendapat bahawa hukum solat berjemaah adalah fardu ain. Fardu ain tu hukum solat jemaah tu. Dan jika tidak ditunaikan, tidak sah jika ditunaikan berseorangan. Dalil mereka adalah hadis-hadis menyatakan ancaman Nabi bagi orang yang meninggalkan solat berjemaah. Imam Ahmad juga sependapat dengan Imam Daud Zahiri, cuma beliau tidak menyatakan menjadikan berjemaah sebagai syarat sah solat sebagaimana pendapat Imam Zahiri. Pendapat mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Sebahagian sahaja yang mendirikan dengan berjemaah sudah memadai, tetapi ancaman bagi mereka yang meninggalkan berjemaah masih ada. Mazhab Hanafi berpendapat hukumnya sunat muakkadah. Tapi di kalangan mazhab Hanafi, banyak orang Hanafi lah yang menjaga sembahyang dibandingkan dengan kita dalam sembahyang berjemaah ni. Alhamdulillah, berkat usaha dakwah, sembahyang jemaah telah ramai, orang telah ramai. Jadi sekarang masjid pula jadi macam ni. Tuan-tuan boleh datang terus ke masjid. Masjid dah tidak ada apa-apa lagi kecuali di Selangor ada sikit kekangan. Tapi masjid-masjid lain Masya Allah, SOP yang mana tuan-tuan perlu ikuti. Dan jangan lupa kita sembahyang berjemaah, khususnya di masjid lah yang terbaik. Solat berjemaah adalah syiar Islam. Solat berjemaah ni dia adalah syiar dalam Islam. Sayang berjemaah Abdul Aziz, Masya Allah. Jadi sembahyang berjemaah ni adalah syiar Islam. Banyak keberkatan padanya. Dalam solat berjemaah akan terselahlah kehebatan Islam. Orang yang solat berjemaah pahalanya 27 kali
ganda daripada solat berseorangan. Solat berseorangan itu hukumnya sah tapi pahalanya kurang. Dengan solat berjemaah juga akan timbul kasih sayang dalam kalangan masyarakat. Banyak lagi kelebihan yang lain pada solat berjemaah yang ditulis oleh ulama. Kata Syekh Syah Ad-Dahlawi rahmatullah alaih berkata, kelazatan solat berjemaah tidak akan didapati di tempat-tempat lain selain pada solat berjemaah. Mana Ustaz kita Ustaz Yusuf almarhum Ustaz Yusuf rahmatullah alaih, beliau kadang-kadang ingat lagi kita orang pergi kat masjid mana dia mendekat dengan, kalau Pasir Mas tu masjid dekat dengan Seluruh Macang tu, ada satu Seluruh Macang tu dalam masjid tu. Di situ ada Daud, Pakcik Daud kita yang kayuh beca tu. Makcik apa dah saya lupa apa dengan dekat Seluruh Macang tu, masuk jalan Seluruh Macang tu ada satu masjid dalam tu. Di situ kita lah dah meninggal dah, almarhum dah. Pakcik kita panggil Pak kita. Dia gatih taksi. Dia bukan penarik beca, pengayuh beca. Masya-Allah. Tapi masya-Allah hebat. Dia kata Serdang, Masjid Serdang. Masjid Serdang. Masjid Serdang saya ingat. Masjid Serdang, bukan Serdang Kuala Lumpur ni. Masjid Serdang Pasir Mas tu. Dia dekat dengan Seluruh Macang. Nah, satu ketika Ustaz Yusuf almarhum bayan dalam ceramah dia, kita kata, Pak Imam, Masjid An-Nawawi itu Majlis Seluruh Macang, Masjid An-Nawawi ni Masjid Serdang. Masjid Serdang dekat dengan Masjid Seluruh Macang. Masjid Seluruh Macang tu nama dia An-Nawawi. Solat berjemaah di rumah dengan rapatkan saf, dan solat di masjid dengan dipenjarakan. Solat di masjid lebih besar fadilatnya. Solat di masjid, kita kan orang-orang lelaki banyak solat berjemaah di masjid. Tak apa, kita buat SOP, kita buat apa yang kita mampu dulu, kita solat di masjid. Bagi saya, pendapat saya ialah solat di masjid adalah lebih afdal. Walaupun dengan kita dengan penjarakan dengan penjarakan kita sembahyang Masjid Serdang, nak sebut Serdang tu nampak pula Serdang Selangor, Seredar. Kalau Kelantan dia bunyi Seredar, Masjid Serdang. Situ dia kata, Pak Imam, kita datang kat masjid Pak Imam ni, kita nak ajak orang-orang kampung kat sini. Dia kata biasa duduk panjat pokok kelapa yang buah dia sebiji. Kita nak suruh orang kampung Serdang ni, orang kampung Seredar ni, dia kata, cakap Kelantan lalu Ustaz Yusuf, orang kampung Serdang ni iaitu supaya panjat pokok kelapa yang ada buahnya 27 biji. Mana nak hak sebiji ke hak 27 biji? Jadi kita tengok ramai orang kampung duk panjat pokok kelapa buah sebiji daripada panjat pokok kelapa yang 27 biji. Rugi. Sebab tu kita nak datang kat kampung ni, nak bagi tahu orang kampung. Masa dulu kan tahun awal 80-an, akhir tahun 70-an, masjid tak ramai, kuliah-kuliah pun tak ada lagi kat masjid. Hanya orang dakwah saja ada kuliah kat masjidnya. Yang lain tu tak ada lagi suasana ni. Adalah seorang masjid tu seminggu, adalah sekali pengajian kitab dan sebagainya. Yang lain tu tak ada lagi. Ya. Khair, ganjaran pahala solat berjemaah. Allahu Akbar. Hadis ke 1052 kurungan 1. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatu jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'i wa 20 darajah, muttafaq alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah melebihi 27 darjat daripada solat bersendirian. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain disebut,
ganjaran solat berjemaah, ada menyatakan 25 kali ganda. Berlakunya perbezaan riwayatnya mengatakannya 27 kali ganda. Dijamakkan di antara kedua riwayat beberapa cara, beberapa wajah. Kenapa ada kata 25? Ada riwayat mengatakan 27. Jadi ulama mengatakan 25 ni bila dapat, 27 ni bila dapat ganjaran pahala tadi. Pertama, bilangan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Ini pendapat ulama yang tidak kira mafhum dari segi bilangan. 25, 27 tu lebih kurang je lah. Mana nak menunjukkan besarnya pahala tadi. Kedua, pendapat berdasarkan mumayyiz. Contoh 25 pahala dan 27 darjat sebagainya. 25 bagi orang yang dekat rumahnya dan 27 bagi orang yang jauh rumahnya. Jauh tu dia dapat lebih sikit daripada orang yang dekat. Begitu. Tapi orang jauh dah sampai awal sekali daripada orang dekat. Orang dekat tu sampai masa qamat dah. Orang jauh tu sebelum azan dah datang dah. Dah sampai dah. Orang kat dekat ni, orang qamat tu kat masjid baru turun. Sebab rumah dia sebelah masjid je. Turun masjid tu rumah dia dah tu. Berdasarkan kepada orang yang solat, contohnya seperti pahala yang lebih bagi orang yang lebih khusyuk, alim dan sebagainya. Itu yang diterjihkanlah. Perbezaan antara solat sirri dan jihri, sirri perlahan, jihri kuat, adalah pendapat yang lebih kuat di sisi Imam Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar Asqalani kata hak jihri itu 27, hak sirri itu 25. Perbezaan orang yang menunggu solat dan orang yang tidak menunggu solat. Hak tunggu tu 27, tak kira dekat lah, tak kira jauh, dia asalkan tunggu. Ke-8, perbezaan pada ramainya jemaah dan sedikitnya jemaah. 27 pada solat wusta dan 27 selain daripada solat wusta. Ke-10, 27 khusus pada solat subuh dan isyak. Ada pendapat mengatakan solat subuh dan asar, manakala yang selainnya 25. Perbezaan yang ke-11, pada pendapat jemaah lebih awal, sedikit akhirnya. Pada perbezaan yang mendapat jemaah daripada awal hingga akhir, dan yang tidak mendapatinya dia dapat jadi orang masbuk, tak dapat 25 je lah. Kemudian Nabi memberitahu pada mulanya 25. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi dengan menambahkan pahala itu kepada 27. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat jemaah. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat jemaah, bagi khususnya pada orang lelaki lah. Pada orang perempuan, nanti kita akan belajar orang perempuan sembahyang dia berseorangan. Tapi dia nak datang jemaah pun tak jadi masalah. Tapi orang perempuan sayugia untuk sembahyang dia di awal waktu, tak apa, tak berjemaah. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amiru bi khatabin bihatabin fayahtabu summa amiru bis salah fayu'azzanu laha summa amura rajulan fayu'ammun nasa summa ukhalifa ila rijalin wa fi riwayatin lam yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum wallazi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahum yajidu arfan samina au mirmatain hasanatain la syahida isya. Rawahu Bukhari wa li Muslim nahwahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, adalah daku lebih menyukai untuk memerintahkan supaya dikumpulkan kayu api, lalu daku mengajak kepada solat dan melaungkan azan. Kemudian daku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami mereka. Kemudian daku memerintahkan untuk pergi kepada lelaki-lelaki. Dalam riwayat yang lain, mereka lelaki-lelaki itu ialah mereka yang tidak menghadiri solat berjemaah dan membakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika salah seorang daripada kamu mendapati tulang yang diambil dagingnya dan tulang di antara dua kuku kambing di masjid, pasti dia akan menghadiri
menghadiri solat isyak. Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan yang seumpamanya. Khair, peringatan, penerangan. Maklumlah daripada hadis ini bahawa orang yang tidak solat berjemaah sebenarnya sedang menunggu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, Nabi menyatakan bahawa jika di masjid ada orang yang membahagi-bahagikan makanan dan makanan itu adalah serendah-rendah makanan, maka dia akan pergi untuk mendapatkannya. Oh, mesti pergi, orang nak bagi free. Maknanya tabiat manusia hanya nampak habuan dunia dan sanggup pergi untuk mendapatkannya, dan manusia tidak nampak fadilat yang disediakan oleh Allah dalam sesuatu amalan. Sedangkan amalan solat berjemaah ni besar pahalanya dibandingkan dengan solat bersendirian. Daripada hadis ini diketahui jika seorang imam itu tidak mampu menyempurnakan solat, maka bolehlah melantik orang lain untuk menggantikannya. Ini adalah sebab imam bagi sebuah masjid dilantik 2 atau 3 orang. Tak mampu, orang lain pula ganti. 2-3 orang tadi. Hadis ini juga menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat wajibnya solat berjemaah. Jawapan mereka yang mengatakan sunat atau fardu kifayah antaranya ialah mereka ni hak tak nak pergi ni ialah golongan munafik, kerana tidak mungkin para sahabat lebih mengutamakan makanan daripada menghadiri jemaah bersama Rasulullah di dalam masjid baginda. Yang masalah ni berlaku adalah pada orang-orang munafik sahaja. Pada mereka-mereka yang munafik. Okey. Kedua, atau maksudnya lah mereka meninggalkan solat, tidak menunaikan solat langsung, bukan hanya tidak solat berjemaah. Ni golongan-golongan yang meninggalkan solat. Atau ketiga, maksud Nabi ialah untuk memberi penekanan dan ancaman kepada mereka-mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Sebahagian besar ulama telah beristimbat, telah mengeluarkan hukum daripada hadis ini juga bahawa tidak wajib solat berjemaah, kerana pada mulanya Nabi ingin pergi kepada mereka. Jika solat Jumaat itu wajib, maka pasti Nabi pergi kepada mereka dan membakar rumah-rumah mereka. Atau solat berjemaah adalah fardu di awal Islam, kemudian telah dinasahkan, iaitu dimansuhkan akan kefarduannya. Memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami mereka, ini adalah dalil harusnya istighfaf, iaitu meminta imam lain menggantikannya menjadi imam. Istikhlaf. Khair. Orang buta pun kalau diberi penekanan untuk hadir berjemaah, orang buta pun kena tekan juga untuk hadir berjemaah di masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah inni laysa fi qa'idun yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa lahu falamma walla fada'a wa qala hal tasma'u an-nida bis-salah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah datang seorang lelaki buta kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mendapati pemimpin untuk memimpinku ke masjid." Lalu dia meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelonggaran untuk solat di rumahnya. Lalu baginda telah membenarkannya. Apabila lelaki itu berpaling untuk pergi, baginda memanggilnya dan bersabda, "Adakah kamu mendengar azan?" Lalu dia menjawab, "Ya." Maka baginda bersabda, "Hendaklah kamu menyahutnya." Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Bagi wanita, afdal dia sembahyang berseorangan lah. Mana untuk wanita, solat berseorangan dan berjemaah bersama ibu dan anak, mana yang lebih baik? Bagi wanita, solatnya berseorangan itu yang lebih baik. Bersolat wanita, itu yang lebih baik berseorangan. Khair. Lalu, adakah kamu mendengar azan? Baginda memanggilnya dan bersabda, "Adakah kamu mendengar azan?"
Lalu dia menjawab, ya. Maka baginda bersabda, hendaklah kamu menyahut azan tadi. Maknanya sahut azan, kena datanglah. Lepas sahut azan, kena datanglah dalam solat. Dalam riwayat sahihain, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim, yang membuat permintaan, orang yang membuat permintaan tadi ialah namanya Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang buta. Beliau meminta keuzuran daripada Nabi untuk tidak hadir solat berjemaah di masjid, dan baginda memberi kebenaran kepadanya. Dalam riwayat ini, sahabi yang meminta daripada Nabi itu ialah Sayyidina Abdullah bin Abdul Maktum. Nabi tidak membenarkannya. Ada yang Nabi membenarkannya. Dalam riwayat ini, sahabi yang meminta daripada Nabi ialah Sayyidina Abdullah bin Maktum, dan Nabi tidak membenarkannya. Sedikit perbahasan. Apa perbahasan? Hadis ini adalah dalil bagi mereka yang berpendapat solat berjemaah itu fardu ain. Pendapat jamhur mengatakan bukan fardu ain. Bahawa sahabi dalam hadis ini bertanya, adakah baginya rukhsah, kelonggaran untuk solat di rumah, atau adakah terhasil fadilat berjemaah dengan sebab uzur? Jawapannya tidak. Dalil yang menguatkan jawapan majhul ialah ijma' kaum muslimin bahawa gugur tuntutan berjemaah dengan sebab uzur. Dalilnya daripada sunnah iaitu Sayyidina Itban bin Malik. Adapun pada mulanya Nabi memberi rukhsah kepadanya, kemudian memanggilnya semula, lalu menyuruhnya menyahut seruan azan muazzin, berkemungkinan kerana wahyu yang diturunkan kepada baginda ketika itu, atau kemungkinan bahawa berubahnya ijtihad Nabi dan kaul kebanyakan ulama bahawa harus Nabi berijtihad, atau kemungkinan pada mulanya Nabi memberikannya rukhsah dan maksud Nabi ialah tidak wajib ke atasnya. Berjemaah sama ada kerana uzur atau kerana ianya fardu kifayah yang akan terhasil dengan kedatangan orang lain, atau kedua-duanya sekali. Kemudian baginda menyarankan kepadanya supaya melakukan yang afdal. Nabi mengatakan kepadanya bahawa lebih baik dan lebih banyak ganjaran bagi kamu jika kamu menyahut seruan berjemaah di masjid. Tengok, berjemaah di masjid. Seruan berjemaah di masjid itu lebih besar. Sebab tu kita kena sembahyang di masjid lah. Faedahnya yang diberitahu, yang diperoleh dalam hadis ini ialah apabila seorang itu mendengar azan dilaunkan, maka hendaklah dia menghadiri solat berjemaah. Allamah Ibnu Hajar rahmatullah alaih menyatakan bahawa tiada dalil bagi hadis yang menunjukkan solat berjemaah itu fardu ain, kerana ijma' ulama bahawa gugurnya kefarduan solat berjemaah dengan keuzuran. Sayyidina Abdullah ibnu Ummul Maktum adalah kunyah ibunya, namanya Atiqah binti Abdullah. Ulama ikhtilaf mengenai nama bapanya, Zaidah bin Al-Ma'ashum atau Qais bin Malik bin Ashum, seperti mana di dalam kitab Al-Isabah. Uzur syar'i. Apakah yang dikatakan uzur syar'i? Yang membolehkan seorang itu lambat masuk. Yang membolehkan seorang itu lambat masuk. Wa an Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu azzana bis salati fi lailin zata bardin wa rihin, summa qala ala sallu fi ar-rihal, summa qala inna rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muazzina idza kanat lailatun zatul bardin wa matarin yaqulu ala sallu fi ar-rihal. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa beliau telah azan untuk mendirikan solat pada waktu malam yang sejuk dan dingin. Kemudian beliau berkata, dengarlah, solatlah kamu semua di rumah-rumah kamu. Kemudian beliau berkata, as-salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salah fi buyutikum, as-salah fi buyutikum. Orang ni kan masa PKP yang paling kuat tu. As-salah fi buyutikum. Dengarlah. Jadi
dan berkata, ya'muru muazzina kanat lailatun wa zatal bardin wa matarin as-salah fir rihal ala sallu fir rihal. Rihal tu rumah-rumah kamu. Kemudian berkata, dengarlah, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan muazzin untuk menyebut ketika waktu malam yang dingin dan sejuk, dengarlah, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Jadi kita tak, makna pada tu masa tu sejuk dan dingin, makna dibenarkan untuk solat kat rumah. Memang kalau tuan-puan sejuk-sejuk sungguh, negara Arab ni sejuk-sejuk sungguh, kadang-kadang menyebabkan kematian. Dia sejuk-sejuk yang belum beku tu bahaya tu, dengan anginnya. Betul lah Nabi kata, solatlah di rumah-rumah kamu. Maka macam kita lah masa tengah Covid tu kan, solat dahlah di rumah-rumah kamu. Sallu fir rihal ala sallu fir rihal. Ada juga kan muazzin azan tu kadang-kadang. Bolehlah beramal pada masa tu, pada keadaan yang uzur tadi. Daripada hadis ini, lihatlah sahabat tersebut melakukan sebahagian yang diperintahkan oleh Nabi. Maklumlah daripada hadis ini bahawa dalam keadaan yang sangat sejuk atau hujan lebat, maka dibenarkan untuk tidak menghadiri jemaah. Imam Ibnu Hammam rahmatullah alaih menukilkan daripada Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih bertanya kepada gurunya, iaitu Imam Abu Hanifah, bagaimana jika jalan menuju masjid itu dan tempat solat berjemaah berlecak, bolehkah meninggalkan solat berjemaah? Jawab Imam Abu Hanifah, aku tidak suka meninggalkan solat berjemaah, walaupun beliau mengatakan sunat muakkadah, tapi beliau tetap untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Diharuskan makan jika terlalu berhajat. Tengah-tengah nak makan, nak semayang tu sakit perut, lapar, makan dulu. Hadis ke 1056. Wa an Adi bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a isya'u ahadikum fa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Wa kana ibnu Umar yudha'u lahu at-ta'am tuqamu as-salatu fala ya'tiha hina yafrughu minhu wa innahu la yasma'a qira'atal imam. Muttafaq alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dihidangkan makan malam sedangkan telah iqamat untuk solat. Tengah nak makan malam, hidangan asyak tu makan malam, isyak tu solat isyak. Asyak, wudi'al asya'u, wudi'al asya'u, patuh wal bil asya' wa uqimatus solah. Maka iqamat adalah solat, maka hendaklah kamu memulakan makan dahulu, dan janganlah kamu tergopoh-gopoh sehingga kamu menyelesaikannya, dan hidangkanlah makanan kepada Sayyidina Umar, dan hidangkanlah makanan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Makanan dan dihidangkan makanan, dihidangkan makanan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, dan telah iqamat pun solat, maka sesungguhnya beliau tidak menyertai sehingga beliau selesai daripada makan. Sesungguhnya beliau mendengar bacaan imam yang sedang mengimami solat tersebut. Muttafaq alaih. Makan malam ini contoh sahaja, maksudnya ialah semua makanan yang nafsu sangat-sangat menginginkannya, walaupun bukan makan malam. Maksudnya keadaan lapar yang bercerok-cerok, keadaan lapar yang begitu amat. Kadang-kadang kan ada orang yang jarang makan, kita ni tak pernah lapar, kenyang selalu, begitu. Ini hukum bagi orang yang lapar lah. Jangan solat sewaktu bersangatan hajat untuk qada hajat. Duduk tengah nak buang air, tahan dulu buang air, kita solat dulu. Tak boleh, sebab solat kita tak akan tenang. Kita nak buat ibadat ni dengan tenang, bukan tergopoh gapah. Jadi kita nak beribadat dengan tenang dan bukan tergopoh gapah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasa. Rawahu Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak
tiada solat apabila makanan dihidangkan. Tiada juga bagi mereka yang menahan daripada membuang air kecil atau air besar. Apabila diletakkan hidangan, maka makanan atau seseorang makanan atau rasa ingin qada hajat, maka janganlah dia memulakan solat, bahkan selesaikanlah keperluannya dahulu, iaitu untuk makan. Imam Nawawi rahmatullah alaih menyatakan bahawa jika dia berhajat kepada makanan atau qada hajat, maka makruh dia solat ketika itu. Ilahnya, reasonnya dan sebabnya ialah khusyuk akan hilang dan solat akan menjadi tidak sempurna. Ini jika waktu solat masih panjang, maknanya dia pergi qada hajat. Tapi jika tidak, maka utamakanlah solat. Waktu pun nak habis, nak pergi buang air lagi, macam mana? So kita tengok al-aula fal-aula, yang utama diutamakan. Summa adna, barulah selepas tu selepasnya. Diriwayatkan oleh daripada Imam Abu Hanifah bahawa beliau berkata, jika makanku keseluruhannya adalah solat, aku lebih suka daripada seluruh solatku adalah makan. Jika makanku keseluruhannya adalah solat, jika makan keseluruhannya adalah solat, lebih daku sukai daripada seluruh solatku adalah makan. Okey. Apabila takbir solat fardu telah dimulakan, maka tiada lagi selainnya boleh diteruskan. Hadis ke 1058. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza uqimatis salatu fala shalla illa al-maktubah." Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila solat telah didirikan, mana diberi iqamat, maka tiada solat melainkan solat fardu. Dalam tengah iqamat, dalam tengah sembahyang sunat tu nak kena salam ke atau tidak, ini perbahasannya. Apabila muazzin iqamat, maka dilarang memulakan solat sunat, sama ada rawatib ataupun selainnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan jamhur ulama mengatakan bila dah qamat tak boleh dah pergi tinggalkan sembahyang, batalkan sembahyang, masuk sembahyang. Pengikut pendapat Imam Hanifah berpendapat bahawa apabila seorang itu belum solat sunat qabliyah subuh, maka dia khas untuk subuh saja bagi Imam Abu Hanifah. Hendaklah dia solat selepas iqamat dan dalam masjid selagi mana dia tidak takuti terluputnya 2 rakaat solat subuh. Maknanya dia boleh sembahyang dulu walaupun untuk imam dan sembahyang. Ini hanya khas untuk solat subuh saja bagi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Uthman bin Malik atau Abdullah bin Maktul minta izin dengan Nabi. Dua-dua minta izin dengan Nabi, bukan satu orang. Satu orang Nabi benar dan satu orang Nabi tak benar. Tadi kan kita dah bagi tahu kan, Uthman bin Malik yang Nabi tak benar tu, Nabi memberi rukhsah tu. Tapi pada Abdullah ibn Maktum, Nabi tidak memberi rukhsah. Dua-dua minta keizinan. Boleh faham Okey. Kadang-kadang dia tak perasan. Okey, di sini terdapat satu golongan ulama berpendapat bahawa hendaklah dia solat 2 rakaat qabliyah di luar masjid, tidak boleh menunaikan di dalam masjid selepas iqamah. Pendapat yang dinukilkan daripada sebahagian kitab Mirqat Syarah Muslim Al-Majmu'. Okey. Pendapat yang sahih berkenaan hikmah larangan memulakan solat sunat selepas iqamat ialah supaya solat fardu dapat ditunaikan daripada awal sebaik sahaja selepas imam melakukannya. Janganlah imam sampai dia jadi masbuk. Apabila dia memulakan solat sunat, maka akan terluputlah takbiratul ihram bersama imam, juga terluputlah daripadanya sebahagian daripada kempurnaan solat fardu. Maka solat fardu lebih utama dijaga untuk mendapat kesempurnaannya. Imam Al-Qadhi rahmatullah alaih menyatakan bahawa hikmah lain pada pendapat ialah larangan daripada istighfaf, tidak mengikut berbeza dengan imam. Ikhtilaf maksudnya dia berbeza dengan tu imam. Di sisi mazhab Syafi'i, jika seorang itu telah menunaikan solat sunat sebelum iqamah, maka hendaklah dia menyelesaikan solatnya. Di sisi mazhab Hanafi, jika telah dimulakan solat sunat, maka wajib menyempurnakannya
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita dah mula, sudahkanlah, dia dah mula jadi wajib. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Di sini kita dah bahaskan dalam perbahasan ini dahulu, so kita pergi sajalah. Jadi Imam Abu Hanifah, apabila perkara sunat telah dimulakan, maka wajiblah dia menyudahkannya. Dan jika dia tidak sudahkan, maka dia wajib qada ke atas solat sunat tadi. Tu ayat dia, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, sama ada fardu maupun sunat, maka diteruskan. Jika batal, jika solat sunat dimulakan, maka setelah memulakan solat sunat, maka wajib baginya untuk menyudahkan solat tersebut. Wajib baginya untuk menyudahkan solat tersebut. Ini bagi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Diberi keberkatan untuk wanita, diberi kebenaran untuk wanita untuk pergi ke masjid. Wa an Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sta'zanatil mar'atu ahadikum ila al masjid fala yamta'annaha. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila isteri salah seorang daripada kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan kamu menegahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan Imam Nawawi menyatakan bahawa larangan ini dimaksudkan ialah tanzih, makruh dan tidak sampai kepada haram. Maklumlah daripada hadis ini bahawa wanita boleh pergi ke masjid untuk solat berjemaah dengan syarat selamat daripada fitnah pada dirinya ataupun disebabkan dirinya orang lain terjebak dalam fitnah. Janganlah pakai minyak atar wangi-wangi. Oh ya, lalu tu orang kata, si fulanah dah lalu. Itu bahaya. Pergilah, nak pergi semayang masjid, tak payahlah pakai minyak-minyak atar tu. Begitu. Dinukilkan daripada hadis yang seterusnya bahawa tidak dibenarkan bagi wanita yang mustahad. Wanita yang mustahad ni ialah perempuan yang telah sampai had balik yang menarik pandangan ajnabi untuk pergi ke masjid. Jika tidak mustahad, tak apa, tua-tua dah boleh pergi dah. Tak ada orang nak menarik dah. Tak menarik dah. Tapi jangan jangan, syaitan pandai juga. Tapi boleh pergi, maka janganlah terlampau berlebihan. Nak pergi mayang pun pakai gelang lagi, tak payahlah. Pergi semayang berjemaah dekat-dekat tu, pergilah. Ada pula pengajian selepas tu, duduklah. Kalau kat rumah tak mengaji pula. Tapi sekarang ada dah live tu, macam ustaz duduk live tu. Ustaz duduk live tu. Gitu. Walaupun diharuskan, jangan dia pergi dalam keadaan berhias, memakai minyak wangi. Jika berlaku perkara seperti ini, maka tidak diharuskan langsung. Dibolehkan juga perempuan untuk keluar mempelajari hukum ahkam jika suami tidak boleh mengajarnya. Kalau suami tu tak boleh nak ajar, dia kena pergi belajarlah kat masjid tu. Ni dah tak boleh ajar, tak pandai pula, tak benar pergi pula. Jadi larangan wanita ke masjid memakai wangi-wangian. Larangan wanita ke masjid dengan memakai wangi-wangian. Wa an Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qalat qala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiba. Rawahu Muslim. Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anhu, yakni isteri kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wanita-wanita, apabila salah seorang daripada kamu hadir ke masjid, maka janganlah dia memakai wangi-wangian. Penerangan, dilarang wanita memakai wangi-wangian di luar rumah kerana ianya boleh menjadi asbab fitnah. Larangan wanita ke masjid untuk memakai wangi-wangian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'ana isya'a al-akhirah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja wanita di antara kamu yang mengenakan bakhur, yakni asap wangian, maka bakhur
Kan bakhud, janganlah dia menghadiri solat isyak bersama kami. Bakhud ialah sejenis wangi yang diasapkan bangsa Arab cukup menyukainya. Isyak akhirah dikhususkan sebutan kerana itu dah gelap, kemungkinan fitnah lebih berbanding dengan yang lain. Tetapi jika bersama suami, maka tidak mengapa pergi ke masjid untuk mengerjakan solat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kita berada kepada muka surat 150. So esok kita rehat satu hari. Hari Rabu kita akan ada pula pengajian kita. Dan hari Khamis insya-Allah kita ada. Hari Jumaat kita akan ada daurah pagi dan pagi Jumaat, malam Jumaat, pagi Sabtu, malam Sabtu. Jadi admin telah iklankan bagi mereka-mereka yang nak mengikutinya, boleh mengikutinya. Dan bagi mereka yang tak mengikutinya pun tak apa, tak kisah. Jadi semua kita nak mengulangkan lagi di dalam kelebihan belajar ilmu. Dan saya di sini nak bawa dalam jilid pertama tu lah, iaitu Kitabul Ilmu. Cuma ada istimewa sedikit di sini, sebab kita kan buat jarang-jarang. Jadi untuk beri galakan dan keseronokan, di situ kita akan bagi satu sijil penyertaan. InsyaAllah saya akan cuba habiskan 40 hadis lah di dalam daurah nanti. Pada mereka yang belum lagi menyertai, di kalangan rakan-rakan, sahabat-sahabat yang belum menyertai, boleh menyertainya. InsyaAllah boleh menyertainya. Dan yang siapa yang dah menyertai pun boleh menyertaikannya. Boleh jugalah, tak kisahlah. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Masya Allah. Sebab setelah saya katakan dah, saya ni pun dah 22 kali dah mengajar. So rasa tak cukup-cukup lagi. Dah 22 tahun dah mengajar. Kalau dengar sekali tu baru, InsyaAllah tu, kalau tuan-tuan dah hebat tu tak apalah. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah pada hari Khamis tu kita akan tutuplah penyertaan untuk beri laluan dan sebagainya lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa qanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami. Ya Allah, anak isteri kami dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang berkat ini, ya Allah, kami sekeluarga, kami keluarga-keluarga yang mana, ya Allah, kami telah membaca, sebahagian daripada keluarga kami telah membaca 70,000 la ilaha illallah sebanyak 3 kali 70,000. Satu 70,000 la ilaha illallah itu kami hadiahkan kepada Hasan Hasan bin Mahmud, iaitu bapa mertua kepada Umi Fakariyah, dan juga Halimah binti Yusuf, itu juga ibu mertua kepada Umi Fakariyah, dan kepada datuk kami iaitu Haji Abdullah Cik Hin. Haji Abdullah Cik Hin adalah datuk kami semua, ayah kepada ibu kami, sebanyak 70,000 pada setiap orang kalimah la ilaha illallah, iaitu kepada Hasan bin Mahmud, kepada Halimah binti Yusuf, dan Cik Abdullah bin Ibrahim. Ya Allah, ya Allah, kami hadiahkan ucapan tahlil la ilaha illallah ini kepada mereka bertiga, ya Allah, setiap satunya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah yang kami dapat lakukan, ya Allah. Hindarilah mereka daripada azab-Mu, ya Allah, dan masuklah mereka ke dalam syurga-syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagai bekalan untuk mereka bertiga di alam baqah nanti, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, sejahterakanlah mereka bertiga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, bagi siapa di kalangan ahli jemaah kita yang mana mereka berpakat dengan keluarga-keluarga mereka, grup-grup WhatsApp mereka untuk hadiahkan 70,000 kepada keluarga-keluarga dan datuk-datuk nenek mereka yang telah pergi, yang sudah cukup. Mana mereka dibuat grup ke, okey kita untuk atuk kita begini, untuk nenek kita begini, dia ada grup sama-sama dia. Macam kita, keluarga kita ada grup, grup keluarga-keluarga kan masing-masing ada grup WhatsApp. Bagi semangat untuk bagi 70,000, kumpulkan dengan bilangan-bilangan yang tertentu, letak dalam WhatsApp, bagi masa yang tertentu, habiskan 70,000 untuk saya nak doakan, nak hadiahkan. Boleh saya berbuat demikian, insya-Allah. Wallahu a'lam.